Bismillahirrahmanirrahim. Ayah kita renungkan sejenak. Kita singkap kembali. Pernahlah kata para falsafah yang celik mindanya bahawa adab dan akhlak diibaratkan sebagai pokok, manakala kemasyhuran diibaratkan sebagai bayang-bayang. Tetapi malangnya ramai orang lebih melihat bayang-bayang daripada pokoknya. Lantaran itu, ayo temanku, tidak kira apa jua usiamu, tua atau muda, kita bangkit seias kata dalam melahirkan generasi baharu yang peka akan keadaan sekitar dan cakna akan isu akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, berbungakan kemesraan. Segalung apresiasi buat saudara pengurusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, penjaga masa yang berpaksikan pada prinsip Al-As, dif-dif kehormat yang dihormati, seterusnya hadirin pewaris bangsa yang saya muliakan dekat di hati. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui maudu syarahan saya. Rasulullah suri teladan, akhlaknya merintis zaman. Secara literal dan konseptual, akhlak merupakan satu kelakuan yang baik serta menggambarkan seseorang individu itu beragama yang lahir dari watak dan tingkah laku yang baik. Semua ini sudah tentu hasil daripada persepakatan antara melakukan kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Akhlak merupakan warisan maknawi Rasulullah SAW yang amat bernilai dan istimewa. Ini kerana Rasulullah SAW itu sendiri dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baginda diibaratkan sebagai penyempurna dan pelengkap bagi bangunan yang masih belum siap dibina. Kata Al-Tabari, Allah SWT memuji terhadap ketinggian adab dan budi pekerti Rasulullah SAW. Adab yang baik serta bermoral tinggi juga merupakan gedung simpanan rahsia agama. Pendek kata, akhlak melambangkan ketakwaan dan ketinggian agama bagi seseorang individu. Maka, 3 pragmatik perdana akan saya rungkaikan. Sidang saksi penerus warisan Bima Sakti. Akhlak mendorong kemuliaan, melahirkan insan berperi kemanusiaan. Allah SWT menyuruh umatnya supaya berbuat baik terhadap kedua ibu bapa lebih daripada orang lain, kerana kedua ibu bapa lah yang berperanan dalam kehidupan mereka. Menurut Al-Syah Ali Al-Sabuni, para ahli tafsir mengatakan bahawa berkaitan antara beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa adalah untuk menunjukkan kebesaran mereka terhadap anak mereka. Oleh kerana ihsan dan kebaikan kedua ibu bapa terhadap anak mereka adalah sangat tinggi serta besar, maka wajiblah bagi anak untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapa mereka. Anak-anak perlulah sentiasa berusaha dalam menjaga kedua ibu bapa mereka dengan baik dan mengelakkan mereka daripada merasa sedih atau penat. Apabila perasaan peri kemanusiaan sudah bertapak dalam diri seseorang, maka sudah tentu akan melahirkan perasaan saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Intihannya, terbuktilah keberkesanan secara hakiki bahawa akhlak mulia mampu mewujudkan keharmonian dan kemuliaan yang tinggi dalam kehidupan. Warga maya yang penuh santun meniti pula kita pada pragmatik perdana saya yang kedua di bawah lembayung kata. Individu yang berwawasan, kebaikannya menongkah zaman. Kesan akhlak mulia dalam diri seseorang individu itu akan mendorongnya untuk suka melakukan kebaikan terhadap orang lain, sama ada kerabat atau tidak, syiran mahupun bukan. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, kerabat karib, orang miskin, anak yatim, jiran yang dekat atau yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sejajar dengan itu, Islam menyuruh umatnya supaya menjalinkan hubungan sesama manusia yang dibina di atas dasar yang baik, lemah lembut, memelihara hak individu dan bertanggungjawab antara satu dengan yang lain. Sudah terang lagi bersuluh, jika seseorang individu itu terus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Islam, nescaya kehidupannya akan dipenuhi dengan budi pekerti yang akan mendatangkan kebaikan kepada diri mereka.
Sidang hadirin yang penuh berbisik, individu bermoral holistik melahirkan ummah yang berfikiran logik. Demikianlah peramati perdana saya yang terakhir. Persoalannya, bagaimanakah dengan berfikiran logik dapat melahirkan mereka yang bermoral? Islam amat menekankan terhadap akal kerana akal mampu membantu seseorang untuk membentuk dirinya lalu menuju ke arah kebaikan. Melalui akhlak yang mulia serta iman yang kental, dapatlah membantu manusia untuk membina watak mereka daripada bersifat kebenatangan kepada kedudukan para malaikat. Mereka juga akan mempunyai kekuatan dalam menghadapi kesusahan dan cabaran dalam hidup, lalu mendorong mereka untuk terus beramal, menyumbang kebaikan secara berterusan dalam kehidupan, malah sentiasa marah ke hadapan tanpa mundur ke belakang. Jika seseorang individu itu terus berfikiran logik serta matang, maka masyarakat yang bermoral tinggi akan dapat dilahirkan. Warga maya yang beriman. Konklusinya, akhlak merupakan warisan maknawi Rasulullah SAW kepada umatnya. Ianya amatlah berperanan dalam melahirkan insan yang bercemerlang duniawi maupun ukhrawi. Oleh itu, biar gelora ganda sembadai, biar mentari hangat sembakar, namun marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam berubah ke arah kebaikan dan menghayati nilai moral kerana akhlak yang mulia mampu memberikan kesan yang positif dalam kehidupan manusia. Lalu dapatlah mereka masyarakat yang berfikiran kelas pertama dilahirkan. Sekian wadah bicara Puteri Marisma. Mohon permisi. Assalamualaikum.